Kalau tuan-tuan baca tentang Albert Einstein, ahli fizik yang terkenal dalam dunia, tak kira lah dia Yahudi ke apa, tu masalah dia. Dia kata tentang perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, dan perang dunia keempat. Einstein kata perang dunia dia ada sampai 4. Yang ketiga tu perang dunia yang melibatkan nuklear. Dan yang keempat tu ialah peperangan yang melibatkan senjata yang tak ada senjata. Yang tak ada senjata. Tak tahu tak ada senjata lagu mana. Pakai batu. Kerih gamaknya, pedang gamaknya, panah gamaknya. Itu kata Einstein. Biar ambil kat dia, dia bukan Nabi pun kita nak percaya dia apa? Kita percaya hak Nabi kita. Nabi kata tentang 3 buah negara. 3 buah tempat. Yang pertama Iraq, yang keduanya ialah Syam, dan yang ketiganya ialah Mesir. Nabi kata akan berlaku tahanan di Iraq dengan dirhamnya. Akan berlaku di Syam mud dengan dinarnya. Akan berlaku takaran di Mesir dengan dinarnya. Dan kamu akan kembali seperti sedia kala. U'idtum min haitsuma bada'tum. Kamu akan balik semula macam kamu daripada asal. Kamu akan balik semula macam mana kamu dari asal. Kamu akan balik semula macam mana kamu jadi dari asal. 3 kali Nabi ulang benda ni tuan-tuan. Nabi kalau ulang benda yang sama 3 kali, itu menunjukkan bahawa benda tu penting, benda tu akan berlaku, dan benda itu adalah besar. Dan Nabi ulang, kamu akan balik macam asal, kamu akan balik macam asal, kamu akan balik macam asal. Mula-mula Nabi sebut tentang 3 buah negeri ini akan bergolak. Pergolakan yang pertama Nabi sebut dengan Iraq. Dan Iraq daripada dulu sampai sekarang sentiasa bermasalah. Orang yang mula menyebarkan Islam di Iraq namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bawa Islam, dia sebarkan Islam di Iraq. Waktu tu Iraq belum Islam. Sahabat Nabi ni bawa Islam. Begitu juga di Mesir. Orang Islam bawa Amru al-As dan sebagainya. Umar al-Khattab hantar Amru al-As misalnya. Dan tuan-tuan cuba lihat orang Iraq, orang yang Arab, dia berbeza dengan Iran. Iran bukan Arab, Iran ialah Parsi. Iraq itu adalah Arab. Dan Nabi sebut bahawa di antara kerosakan yang akan berlaku ialah kemusnahan Iraq. Dan sungguh tuan-tuan, selepas berlaku peperangan Iran dan Iraq awal tahun 80-an, berlaku pula pada awal 90-an, Iraq dibom bertubi-tubi, sehinggalah hancur kerajaannya, mati pemimpinnya, akibat daripada fitnah yang kononnya mengatakan bahawa Saddam Hussein itu mengeluarkan bom atom, bom nuklear besar-besaran. Akibat daripada fitnah, dihalalkan diserangnya Iraq daripada penjuru kanan kiri atas bawah, dari laut, daripada darat. Dan bila jatuh kerajaan Saddam, sampai sekarang orang tak jumpa bom dia. Sebaliknya puak Amerika yang jumpa minyak, yang jumpa macam-macam, jadi sumber kekayaan. Dan Nabi sebut tanda-tanda kiamat, sungai yang terdapat di Iraq akan jadi kering. Dan pada masa itu muncullah emas-emas yang akan direbutkan oleh manusia. Dan hari ini tuan-tuan, sungai Euphrates dan sungai Tigris sedang mengering. Dan timbul kota-kota lama yang telah hancur, yang ditenggelami sungai beribu-ribu tahun, hari ini dah tumbuh dah. Kemungkinan lagi sekali tuan-tuan, Iraq akan berhadapan dengan kekayaan ini yang akan merebutkan berlakunya peperangan. Dan telah berlaku. Yang kedua kata Nabi, Syams. Dan tuan-tuan kena ingat, Syam bukan negeri Syria semata-mata. Syam melibatkan Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan.
4 negara ini membentuk satu kawasan yang dipanggil Syam. Sekarang ini ada 4 negeri. Bagaimana mereka menghancurkan negeri Syam? Perancis ambil sikit, England ambil sikit, Itali ambil sikit. Dia divide and rule. Dia pecahkan negeri Syam. Palestin dapat dekat British. British dia bagi dekat Israel. Akhirnya sekarang wujud negara haram Israel. Dia pecahkan negeri Syam jadi lemah. Syria dia bagi dekat Syiah. Sampai sekarang tak aman-aman Syria. Begitu juga dengan Lebanon. Dia bagi umat Islam berpecah. Sampai sekarang tak pernah nyaman, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Syria jadi lemah. Dan Nabi sebut yang ketiga, Mesir juga akan diporak-perandakan. Dan sampai sekarang tuan-tuan, Mesir masih lagi dalam keadaan belum aman sepenuhnya. Sejak berlaku peperangan dengan Israel, berlaku pemberontakan, berlaku pergaduhan, tunjuk perasaan. Sampai sekarang tuan-tuan, suasana ketidaktentuan berlaku di Mesir. Rampasan kuasa dan sebagainya. Dan kata Nabi, bila berlaku kerosakan ini, kamu akan kembali balik seperti dulu. Kamu akan balik seperti dulu. Maka ulama-ulama bincang. Apa maksud Nabi kata, kamu akan balik seperti dulu? Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa kita akan kembali balik seperti zaman dahulu. Iaitu umat Islam diseksa, dibunuh, dihalau dan sebagainya. Yang kedua, maksud kembali seperti dahulu, umat Islam kembali menjadi jahiliah, menyembah patung, melakukan kerosakan, melakukan maksiat secara terang-terangan, dan berlakunya kerosakan akidah macam zaman kamu dulu-dulu. Dan yang ketiga, ulama-ulama mengatakan bahawa pada zaman itu balik seperti dahulu, kamu tidak ada lagi peperangan yang melibatkan bom yang besar-besar macam sekarang. Kamu sebaliknya menggunakan panah, menggunakan kuda dan sebagainya. Batu jadi senjata. Jadi 3 pendapat ini merujuk kepada hadis yang saya bacakan tadi, bahawa bila berlaku saat itu, umat Islam salah satu akan jadi 3 benda ini, ataupun menjadi ketiga-tiganya. Maka ulama-ulama mengambil yang ketiga itu, disandarkan kepada ayat Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Wa'idtum, hendaklah kamu mensediakan kekuatan tentera kepada tentera berkuda sebagai sumber kekuatan kamu. Surah Al-Anfal ayat 30. Buatlah persiapan daripada tentera-tentera dan tentera-tentera berkuda. Dalam Quran sebut, tuan-tuan. Dalam Quran sebut. Sebab tu ulama-ulama kata tadi, mungkin akan berlaku satu peperangan. Teknologi telah hancur. Dan pada masa itu manusia balik pada asal. Berperang menggunakan kuda, berperang menggunakan memanah. Sayyidina Umar mewajibkan kepada orang Syam memanah, menunggang kuda dan berenang. Maka kita pun tuan-tuan, untuk anak-anak kita ni, 3 benda ni kita kena bagi. Berkuda, memanah dan berenang. Ni Padang ni buat kolam renang. Buat kolam renang. Anak kampung, anak taman main berenang tadi. Belajar berenang. Bukan belajar buat TikTok. Ni anak muda kita buat TikTok, gedik duduk menari, duduk tunjuk punggung. Gedek. Kita pun ada TikTok, kita pun kadang-kadang tengoklah ni apa pula ni. Astagfirullah. Lepas 2 minit cari balik. Tang mana tadi tu? Oh, sudah ni. Jahat punya perangai ni tadi. Suruh depa ni, adik-adik kita ni memanah. Suruh depa tuan-tuan berkuda. Bukan kita nak perang. Tak. Allah kata buat persiapan kekuatan, minda, tenaga. Sebab bila berlaku banjir, ABC tak pakai lah. Katalah taman ni banjir, tuan-tuan. Banjir. Masa tu nak pakai kan matematik tambahan? Masa tu pakai berenang. Kalau tak reti berenang nak buat apa? Aiman. Tak payah bimbang pakcik. Dia 9A SPM.
Tak, tuan-tuan. Dia nak berenang. Berenang tu, badan jadi sihat, jantung jadi kuat, darah jadi tegap, elok dada dia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang berenang, dada begini jalan. Kuat, badan sihat. Dia boleh kontrol pernafasan. Dia boleh simpan pernafasan dia. Kalau tuan-tuan ajar anak-anak kita memanah, dia boleh jadi fokus. Dia boleh jadi fokus. Lama pop. Otak dia boleh fikiran elok ya. Sebab zaman sekarang budak tak fokus. Nak bagi fokus, belajar memanah. Sayang tuan-tuan, yang jadi raja memanah sekarang Korea. Orang Korea memanah tuan-tuan, juara dunia, juara Olimpik. Kita Melayu pun juara memanah di Pampet. Dapat beruang. Nak faham? Tak faham sudah. Adik kita kat baju merah dia gelak. Dia pernah memanah kat Pampet ke maknanya tuan. Allah, memanah yang begitu cantik jadi tempat judi tuan. Yang ketiga, naik kuda. Naik kuda. Surau ni buat kolam renang satu, beli 3 ekor kuda. Hari Jumaat, hari Sabtu, naik kuda satu taman. Satu taman budak-budak datang. Setengah nak mandi, setengah naik kuda, setengah nak memanah. Tuan-tuan tak perlu susah hati lagi. Orang muda akan datang ke surau. Yang pertama sebab mereka nak berenang. Yang kedua sebab mereka nak memanah. Yang ketiga sebab mereka nak round kampung naik kuda. Gedung. Mereka tak naik motor lah, naik kuda. Lama-lama surau jadi hidup, lama-lama budak jadi berdisiplin, lama-lama anak kita jadi berakhlak, mereka kenal dan mereka cekap tuan-tuan. Ini cara paling senang nak tarik anak-anak muda.